بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 31 hari ini Surah Al-Anfal ayat 31 berkaitan dengan pemikiran dan cara berfikir orang syirik, orang kafir dan syirik. Pandangan mereka terlalu singkat, tidak melihat jauh. Kita tengok macam mana dia doa ini. Ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا سَمِعْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا انصر إخواننا المسلمين، انصرنا وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي كل بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Baiklah. Wa idza tutla ayatuna wa idza tutla alaihim. Ini bila diguna idza ni dia jadi perangai, adat, sifat. Sifat dia macam mana? Apabila sahaja dibaca. Maknanya idza maknanya setiap kali dibaca. Sebab apa kita kata setiap kali? Sebab digunakan perkataan tutla, fi'il mudhari', perbuatan yang biasa bagi mereka. Apabila sahaja dibaca ke atas mereka, mana tiap kali dibaca ke atas mereka, apa yang dibaca tu? Ayatuna, ayat-ayat kami, ayat-ayat Quran lah. Apa mereka kata? Qalu, mereka berkata. Siapa mereka ni? Syirik, kufur lah. Ni. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru ha'atatu. Ingatlah ketika menipu kepada engkau oleh orang-orang kafir. Tujuan dia tipu engkau tu ialah yusbituka, untuk Nabi tidak buat kerja, atau untuk Nabi untuk mereka bunuh Nabi, atau yukhriju, geruk-geruk ni. Wayam kurun, mereka tidak terhenti menipu Nabi dan menipu orang-orang beriman. Tapi dalam waktu itu wayam kurullah wallahu khairu al-makirin. Ini satu orang ini setiap kali dibaca ke atas mereka ayatuna qalu sami'na law nasha' laqulna islah hada. Ini kata-kata orang sombong ni. Orang sombong. Dia kata apa? Kami dengar dah. Hak Nabi sebut dia dengar belakang. Dia faham dah. Tapi kami tak nak. Kami nak buat hak kami punya. Law nasha' laqulna islah hada. Kalau kami nak, kata orang kafir tadi tu, laqulna, lam tu lam taukid. Lam taukid dan lam pada law. Dua tu peranan la tu. Lam menjawab pada law. Kalau gini pasti begitu. Dia panggil jawab law, dan juga jawab dia itu menunjukkan satu kesungguhan yang amat sangat, keyakinan yang amat sangat oleh orang kafir atas kejahilan mereka. Dia tuduh Quran, dia kata Quran ni benda simple, kami nak boleh buat juga macam Quran. Bukan setakat tu. Tuduhan kedua ialah in hadza illa asatirul awwalin. Quran ni tidak ada apa pun kecuali dongeng-dongeng orang-orang dulu. Itu. Pertama dia kata kami pun boleh buat macam Quran. Bila Allah cabar suruh buat satu surah, tak boleh buat pun. Cakap sombong. Ini perangai orang kufur pada Allah. Sikap sombong yang beramat sangat yang ditunjukkan oleh musuh-musuh Nabi SAW pada waktu itu. Disebabkan ucapan mereka, lau nasya' laqulna mithla hadha, satu. Yang kedua, in hadha illa asatirul awwalin. Quran ini tidak lain kecuali kata-kata dongeng yang
ambil daripada orang-orang yang dahulu kala. Kesan sombong dan kesan mencabar kebenaran akan melahirlah satu sikap bodoh. Sikap bodoh kat mana? Sikap bodoh ni ayat kedua. Wa idh qalu, dan ingatlah ketika mereka berdoa. Ni sikap bodoh, dia doa. Doa-doa yang merugikan dia dan umat. Tengok dia doa. Dia kata apa? Allah, qalu ni kita terjemah berdoa. Kenapa kita tak terjemah berkata? Sebab Allahumma tu doa. Dia doa kepada Allah. Orang musyrikin ni, dia ada Allah. Dia ada Allah. Dan dia ingat pada Allah. Tapi dia sembah benda lain. Sembah benda lain. Sebab itulah orang musyrikin dan orang kafir ni takbir ke, hak takbir kan, sebenarnya tak ada isu pun pada dia takbir ni, sebab dia mengaku Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Bila ditanya siapa mencipta langit dan bumi, dia kata Allah. Sebab kata Allah, mana isu membesarkan Allah pada mereka tak ada, tapi diada-adakan kerana kesombongan. Dan begitu jugalah isu-isu lain. Oleh sebab itu kita kena faham sikap orang kafir ni sombong gitu. Dengan kebodohan dia, apa bodoh dia? Dia kata gini, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik. Ya Allah, maknanya dia doa selain daripada doa kepada berhala, dia doa kepada Allah. In kana hadha, jika Quran ni, in hadha tu Quran, jika Quran ni huwal haqqa, ia adalah benar yang diturunkan. Makna al-haqqa, wa al-haqqa, maknanya kenapa bagi haqqa tu? Makna turidu Allah. Allahumma in kana hadha huwal haqqa, ay turidul haqqa min indika, kebenaran itu datang daripada engkau. Tengok bodoh dia tu. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Apa minta gitu? Kan? Minta Allah turunkan hujan batu daripada langit, atau datang kepada kami azab yang pedih. Patutkah dia berdoa kepada Allah yang dia tahu Allah itu Maha Kuasa? Patutnya dia doa gini. Kata ahli tafsir kata apa? Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fahdina ila sabilik, maka tunjuklah hidayah kepada kami jalan yang benar. Kenapa mereka tidak doa gitu? Doa datang bala. Takkah itu satu kebodohan? Duduk sihat-sihat nak suruh sakit, duduk rehat-rehat kerana nak cabar Muhammad, dia minta dengan Allah bala. Kenapa sampai begitu fikiran mereka? Kenapa sampai begitu panggil apa? Sikap mereka? Kerana ayat sebelum tu. Sebab mereka berkata, mereka apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat Allah, mereka cabar ayat-ayat Allah ini dan menyatakan ayat-ayat ini ialah asatirul awwali, menyebabkan otak mereka tidak bagus. Takkan nak minta bala mari. Kalau dia tahu kalau Allah boleh datangkan bala, minta juga. Tidakkah itu satu pemikiran yang ke belakang? Tapi berlaku demikian kerana kata-kata sombong mereka sebelum ini. Ayat 31 tu. Ingat ini kita ni tak boleh celupa mulut kita. Tak boleh sebab kita ni bila kita kata dengan kata-kata yang sombong terhadap Allah, dia kesannya fikiran ni dia tak betul. Takkanlah orang cakap gini, doa minta Allah turun bala, turun azab. Masa panas tu bolehlah cakap gitu. Lepas pada tu menyesal.
kenapalah aku minta azab, aku minta sakit untuk hujan, sedangkan ini menyusahkan aku, keluarga aku, umat aku. Tapi fikiran begitu kerana sombongnya dia. Tapi nasib baiklah Allah kata wa ma kana Allahu wa ma kana Allah. Ayat lepas tu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Maka maknanya Allah tidak akan lakukan liyu'adzibahum untuk mengazab mereka apa yang mereka minta. Ada dua sebab Allah Ta'ala. Walaupun mereka orang kafir tu cabar macam mana pun, tak, dia tak azab bila wa anta fihim. Itu hal tu. Allah tidak maka Allahu liyu'adzibahum, orang kafir tu hum tu. Allah tidak akan azab orang kafir walaupun dia tu jahat sampai meminta kepada Allah. Allah tak kabul doa dia. Sebab apa? Wa anta fihim, selagi mana Nabi bersama mereka duk dakwah mereka. Maknanya tuan-tuan, peranan dakwah kepada non-Muslim ini penting. Kalau kita tinggal dakwah mereka, dia doa macam-macam. Dia doa suruh hancur umat Islam. Bila dia doa macam-macam untuk lapah kerajaan umat Islam. Padahal dengan dia buat gitu ni, orang Islam duduk diam, perang macam di Palestin perang. Kalau Yahudi ni tak buat macam tu, tak perang pun. Tapi kerana fikiran terlalu sikap memikir tentang diri dan tidak ingat kepada kesan, macam-macam buat. Malaysia ni kalau kita hidup zaman 60-an, orang bukan Islam hidup tak cabar kan, tak cabar perlembagaan, tak cabar kedudukan raja-raja, pasti aman sampai bila-bila. Tapi sekarang ni dah cabar kerana dia banyak, dia tak fikir masa depan nak cucu dia juga. Ini benda-benda yang ditunjukkan oleh Allah, sikap buruk dan sikap celupa orang yang syirik ni menyebabkan rugi bukan sahaja kepada dia, kepada orang Islam, bahkan rugi kepada mereka sendiri, anak cucu mereka sendiri, bahkan rugi mereka di akhirat, di adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nampak ayat ni kena ada pendakwah-pendakwah yang bergerak berterusan berdakwah kepada non-Muslim, sebab Allah tak akan turun azab kepada mereka wa anta fihim. Apa makna wa anta fihim? Nabi duk dakwah dalam masyarakat tersebut. Dan wa maka, yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, mu'adziba bagi atas khabar kana, dan Allah tidak menjadi planning dia mengazab mereka kerana wahum, hum tu orang Islam, mu'adzibahum, hum yang pertama itu orang kafir, wahum yastaghfirun. Macam mana orang kafir minta ampun? Maknanya ada dua pandangan. Pandangan mengatakan bahawa wahum yastaghfirun, orang Islam yang bersama berdakwah dengan Nabi itu meminta ampun kepada Allah. Maknanya selain daripada dakwah kepada non-Muslim, kepada orang Islam juga kena dalam masa sama tu banyak istighfar ataupun buat ibadat kepada Allah. Ini cara kita nak supaya negara kita tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak didatangkan musibah. Kalaulah masa orang Quraisy ini minta Allah turunkanlah batu daripada langit, batu, maknanya batu ni nak hancurkan dia sendiri, atau iktina bi'adab, nak suruh hancur belaka, datang pada kami azab yang pedih. Kalau Nabi tak ada, boleh jadi azab Allah akan datang kepada mereka terus. Tapi Allah tak turun. Wa anta fihim satu, wa ma kana Allah, dua makan tu, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta, itu jumlah hal. Dalam keadaan engkau bersama mereka, Nabi bersama mereka buat apa? Dakwahlah ataupun ajak mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum
wa hum yastaghfirun. Anta fihim wa hum yastaghfirun. Dua tu. Anta fihim wa hum mustaghfirun. Hum tu orang-orang yang bersama Nabi lah. Kita ambil waktu yang lebih senang. Sebab orang kafir ni dia nak istighfar macam mana? Cuma ada pandangan mengatakan bahawa orang syirik ni dari sudut rububiyah dia istighfar, tapi uluhiyah dia taat pada orang lain, taat pada berhala. Ini satu sikap syirik mereka. Tapi ada nilai-nilai rububiyah. Tapi itu nampak macam jauh lah. Yang kita kata itu orang Islam lah. Maknanya ibadat kita masjid-masjid kena penuh. Yastaghfir ni di Malaysia ni satu kumpulan jemaah kena penuhkan masjid, dakwah juga kena usaha tidak boleh berhenti untuk selamatkan negara. Untuk selamatkan negara daripada musibah Allah kerana sikap buruk setengah-setengah orang kafir yang mencabar umat Islam. Kalau kita tengok dalam WhatsApp macam-macam, cuma nak benar tak nak benar tu je lah. Dah. Dalam video, dalam TikTok macam-macam digembur-gemburkan. Jadi kita kena selidik betul-betul. Kalaulah benda itu benar, maka ayat ini tepatlah kepada non-Muslim yang buat kerja bodoh untuk nak halang umat Islam. Kalau benar berita yang kita dapat daripada WhatsApp ni, kalau kita kata perlembagaan kita, agama Islam, agama persekutuan, agama rasmi negara, mana-mana agama boleh beramal, kan? Apa makna boleh beramal ikut cara mereka? Maknanya kalau negara kita buat satu program program membantu rakyat Palestin di setiap sekolah bagi semangat, tiba-tiba kumpulan non-Muslim tahan, mendesak supaya jangan buat, sedangkan sekolah itu majoritinya di bawah kerajaan Islam. Maka ketika itu kita nampak perlembagaan boleh sebab negara kita Islam rasmi, boleh buat sebab kita buat dalam bentuk negara. Tiba-tiba orang yang diberi aman untuk melakukan agama mereka tanpa kita ganggu, dia sekap kita untuk kita buat program Islam. Maknanya dia telah mencabar perlembagaan, dia telah menidakkan perlembagaan. Berat itu kalau dilakukan oleh kita orang Islam, akan ditangkap. Tapi mereka boleh buat begitu. Satu, dah bercanggah dengan perlembagaan. Dua, boleh membawa kepada perbalahan kaum yang besar di Malaysia, di tempat kita. Benda gini kena ambil cakna, sebab orang Islam tidak sekali-kali duduk diam. Orang Islam tak akan biar orang macam ni. Maka berlakulah perpecahan, berlakulah pergaduhan. Puncanya tidak ikut perlembagaan yang ditentukan oleh kita sendiri. Ini benda-benda yang itu kalau betul lah berita itu, kita tak boleh, kita kena cek betul, ataupun itu satu usaha untuk pihak lain untuk pecah belah kaum umat, tak tahulah. Tapi bila baca ayat ni, macam nilai itu berlaku, macam perkara itu boleh terjadi. Tapi kita harap kita jangan diam, kita kena buat kerja. Semalam anda dengar satu ceramah ustaz di satu masjid. Dia kata di negara-negara barat, masjid-masjid dia buat program, dia panggil orang bukan Islam, dia sediakan kursi depan. Masa orang Islam semayang, dia duduk tengok, dia panggil guru non-Muslim, tengok macam mana orang Islam beribadat. Dan ada sebahagian masjid dia kata dia buat tempat coffee house
Dia panggil 6 Muslim minum kopi sambil-sambil tengok masjid, nak dekatkan mereka dengan masjid. Maknanya, apa yang dibuat oleh sebahagian masjid di barat, menepati wa anta fihim, menepati wa hum yastaghfirun. Jadi kita di Malaysia ni agak negatif kalau buat gitu. Agak macam, kenapa suruh orang kafir mari masjid? Nah, kenapa orang bukan Islam mari masjid? Jadi seolah-olah tidak buka ruang pada mereka. Dan ramai dikatakan, Ustaz tu kata, ramai orang masuk Islam. Orang tua, orang-orang yang duduk rumah orang tua kan, dia pergi ambil rumah orang tua tu, letak minum kopi sama-sama. Orang tua ni anak tak cara rumah orang tua kan, keluarga tak cara, tiba-tiba ada orang masjid ambil dia, mari minum kopi happy-happy kat sini, dan bawa tengok orang Islam semayang, dia tukar agama, dia masuk Islam, lebih bahagia dia. Kita tak buat gitu. Nah, kita rasa agak negatif kalau buat gitu. Jadi kita ni kena ambil nilai wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Tidak ada dalam planning Allah untuk azab mereka. Tak ada dalam planning. Ustaz, biar betul sama planning Allah plan ke? Betul. Makan ni planning. Maka Allah tidak ada dalam perancangan untuk mengazab mereka. Wa anta, itu jumlah hal, dalam keadaan engkau fihim, ay fi apa? Fihim, berada di tengah mereka. Terjemah maknanya Nabi duduk dalam kumpulan. Nabi duduk apa dengan orang kafir? Engkau ni berkawan dengan orang kafir. Nabi berkawan kafir untuk dakwah. Kita berkawan kafir untuk apa? Untuk projek, bolehlah, tapi sambil-sambil itu dakwah kan? Gitu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak ada dalam planning mu'adzibah bagi hatta hak nunu. Wa ma kana Allah liyu'adzib, dia guna fi'il. Wa ma kana Allah mu'adzibah, dia guna isim, tapi bagi ba sama, liyu'adzibah, mu'adzibah. Okey, kita boleh buat dua cara. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Boleh juga kita kata wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Dua-dua betul. Dua-dua boleh pakai. Boleh tak kita nak ubah? Nak ubah bukan ayat Quran, nak ubah bahasa Arab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Boleh tak kita kata liyu'adzibahum juga macam yang atas tu? Jawabnya boleh. Sebab dia panggil yang tu fi'il, yang ni isim. Dia boleh guna dua bentuk. Makna kayanya bahasa Quran. Boleh guna liyu'adzibahum, boleh guna mu'adzibahum. Makna sama. Begitu. Tapi kenapa digunakan liyu'adzibahum? Maknanya Allah tak akan azab selagi mana ada Nabi. Allah tidak bertujuan. Nabi sekarang ni, anta fihim ni, siapa nak duduk tempat Nabi sekarang ni? Para ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris kerja Nabi. Maka menggantikan tempat dakwah ini adalah para doa, para ulama yang bergerak. Jadi kita tengoklah siapa yang bersama ahli parlimen. Kan kita kata orang-orang Islam yang duduk dalam parlimen ni kena dakwah mereka. Kepala-kepala ini perlu didialog, didakwah supaya mereka mengenal. Kalau dia tidak ikut juga, maka YB Islam ini telah menyampaikan nilai-nilai dakwah. Allah tidak ada, Allah tidak datang ada. Boleh tak kita bawa sehadiah, kita bawa nilai Nabi, ulama, sebab al-ulama warasatul anbiya.
dalam parlimen sekarang ni orang Islam ramai. Kena berperanan untuk Islamkan dakwah kepala-kepala kaum ni, supaya bila berlaku demikian Allah tidak akan turun azab. Kalau kita tengok ayat ni dan kias dengan ayat ni. Tapi kita tidak duduk dalam parlimen, tak tahu apa mereka buat. Dia kena ada wakil rakyat. Wakil rakyat dia ada. Wakil orang biasa duduk situ. Wallahu a'lam. Gitu. Maknanya ayat 31, perangai buruk orang kafir menyebabkan dia minta benda-benda yang tidak masuk akal untuk turunkan bala dalam ayat 32, dan Allah tidak akan turun bala dua sebab: kerana Nabi sedang berdakwah, kerana umat Islam sedang beristighfar. Kita ambil nilai dakwah, nilai istighfar. Istighfar apa makna? Astaghfirullah. Ulama mengatakan, kita kena tengok ayat surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3 cara nak kekalkan sebuah negara yang dipimpin oleh umat Islam untuk dipimpin selama-lama. Pertama, jaga solat berjamaah. Fasabbih ni ulama menterjemahkan sabha, semaya jemaah. Fasabbih bihamdi rabbika, 1. Wastaghfir, istighfar, 2. Innahu kana tawwaba. Kata ulama, innahu kana tawwaba ni taubat. Taubat maknanya dalam hidup kita, 1, jaga agama. Yang kedua, pastikan umat Islam tidak ada dosa dengan istighfar. Yang ketiga, hidup patuh syariat. Taubat ni hidup patuh syariat. 3 perkara ini dapat mengekalkan negara itu dalam keadaan yang aman dan ekonomi akan baik. Tapi kalau 3 ni tak ada, umat Islam hari ini diusahakan oleh musuh-musuh supaya tidak dekat dengan masjid. Supaya mereka ni tak semayang. Macam-macam dia buat syaitan. Kemudian dahlah tak semayang ramai, buat dosa pula. Jadi dahlah buat dosa pula, tidak ada istighfar. Lepas tu syariat tak boleh ditegakkan, maka tidak berlaku nilai-nilai ini. Jadi kita yang faham ni kena usahalah untuk kembalikan suasana itu. Jadi ayat ni banyak kita nampak kalau kita tengok saluran apa ni turutan. Bila mereka cabar, mereka doa pun tak kena, doa pun tak betul. Kata ulama, sepatutnya tak doa gini sebab binasa kepada diri dia, dia doa juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahan bala itu kerana dakwah yang dilakukan oleh Nabi, kalau hari ini oleh ulama. Dan Allah tidak azab sesuatu negara itu kalau penduduk orang biasa penuh masjid istighfar pada Allah SWT. Jadi strategi ini perlu sangat kita wujudkan. Pastikan masjid ni zaman-zaman kita diuji ni kena panggil ramai umat Islam datang ke masjid, berzikir, beristighfar, dan bersama pendakwah keluar, pimpinan keluar untuk mengajak orang-orang yang belum Islam kepada Islam. Dengan cara itu akan kekallah walaupun dicabar oleh orang-orang yang bukan Islam. Maka kekallah keamanan ekonomi negara walaupun dicabar oleh non-Muslim. Wallahu a'lam. Kita uji situ lagi. Tahulah, benda ni anda nampak begitu, takut sebab sahabat tengok dari sudut lain. Dan banyak dah ayat macam ni kan. Banyak dah ayat yang kita jumpa standard yang sama. Bukan ayat ni je, banyak. Kalau Ibn Katsir dia bawa, dan ayat ni dia bawa banyak
Anda cek dalam Ibn Kathir tadi, dia bawa, boleh tengok kan, dia bawa ayat Al-Ankabut 50, sama je. Al-Ankabut 52, sama isu ayat 32 ni. Dia bawa ayat surah Al-Ma'arij, ayat pertama hingga ketiga. Ibn Katsir bawa surah Asy-Syu'ara ayat 187. Ibn Katsir bawa surah apa lagi? Itulah surah Al-An'am ayat 94. Maknanya banyak isu ini dibangkit dalam surah-surah, dalam ayat-ayat Al-Quran. Perangai cara doa yang menyusahkan, doa kafir yang membunuh diri, menyusahkan. Kalau Allah dengarlah doa dia. Bila Allah dengar doa dia? Bila kita tinggal dakwah, bila orang Islam jauh dengan masjid, doa dia dengar kan? Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman kita begini, kita kena fikirlah, mungkin Masjid Syakirimi boleh buat coffee house depan, panggil jiran-jiran non-muslim minum kopi, pergi tempat-tempat rumah orang tua, ada orang bukan Islam yang tak ada mak ayah tu, bawa sini minum kopi sambil-sambil tengok orang Islam beribadat, dakwah sikit dia husnul khatimah, mana tahu kan. Ada kalau Masjid Zaid baru ni, Masjid Zaid buat tahun lepas ke awal tahun ni, dia buat program apa itu, raya kan, raya Cina. Dia panggil orang Cina di bawah tu, orang Cina mari penuh depan. Dia kata dia hidup sini berpuluh-puluh tahun tak pernah tengok masjid, ni baru tengok masjid. Dan ada salah seorang daripada mereka masuk Islam. Maknanya satu program baru dah masuk Islam. Maknanya, tapi dikencanglah Masjid Zaid, dikencang oleh masyarakat. Kenapa panggil orang kafir masuk masjid pula? Kan? Itulah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh dakwah Islamiah. Wallahu a'lam.